Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah sambungan kepada video sesaran seketika. Okey, tajuk kali ini adalah halaju seketika. Okey, kalau kita lihat aktiviti penerokaan 2 dekat sini, yang paling cikgu nak tekankan ialah kecerunan tangen ini, ya. Okey, yang lain-lain ni mungkin kamu dah tak ada masalah lah, tapi cikgu tunjukkan juga bagaimana kita nak lukis garis nombor ini. Okey, kita akan bermula dengan jadual nilai lah. Okey, kita masukkan T sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat dekat situ. Okey, S kita masukkan 8 sifar. Ini rasanya awak tak ada masalah kan? Okey, ini kita akan dapat sifar. Kemudian apabila masuk T1, okey, kita akan dapat 6. Okey, kemudian awak selesaikan semuanya. Okey, cikgu tunjuk saja caranya ya, satu persatu. Okey, yang T2 akan dapat 8, T3 6 dan seterusnya Okey, dan cikgu masukkan nilainya dekat sini Okey, apabila T2 tadi kita dapat sini 8, sini 6. Okey, T4 sifar kembali. Okey, T5 kita dapat negatif 10. Dan yang terakhir negatif 24. Jom kita lihat daripada jadual nilai ini, kita dah boleh bina garis nombor. Okey, garis nombor ni yang penting kita lihat sesaran ini mestilah ada nilai-nilainya. Okey, contoh kalau kat sini minimum negatif 24, negatif 10, sifar 6 dan juga maksimumnya 8. Okey, dan kita akan bermula dengan sifar. Okey, dia akan ke kanan kerana T1 itu 6 positif. Jadi kita menuju ke 6 lah. Okey, jadi kat sini cikgu boleh letak nilainya. Okey, masuk kat sini bermula dengan T sifar. Okey, cikgu tulis di sini bermula dengan T sama dengan sifar. Okey, kemudian sampai dekat sesaran 6 ini adalah T yang pertama, T1. Okey, kemudian di sini T2. Okey, dia bergerak lagi. Okey, dekat 6 ini sekali lagi ada pada masa T3. Dia dah berpusing semula T3. Okey, dekat sifar, dekat sesat kedudukan permulaan ini sekali lagi pada T sama dengan 4. Okey, kemudian sini negatif 10, T5. Dan juga yang terakhir sini adalah T sama dengan 6. Okey, di sini T6. Okey, ini adalah garis nombor. Dekat sini kita letak S Okey, sesarannya dalam meter. Okey, kemudian kita tengok dia punya graf sesaran lawan masa. Okey, kita akan buat paksi Y dan paksi X. Paksi Y mewakili sesaran dalam meter, paksi X adalah mewakili masa iaitu T dalam saat. Kemudian kita plot. Okey, awak lihat jadual nilai. Okey, follow je jadual nilai ni. T sifar, sesaran sifar. Jadi kita plot di sini. Okey, T1 sesaran 6. Rasanya plot graf ni dah tak ada masalah Kemudian T2, okey, dapat 8. Okey, T3 sekali lagi 6, T4 sifar, T5 negatif 10 dan juga seterusnya negatif 24. Kemudian kita sambungkan. Okey, siap graf sesaran melawan masa kita. Okey, kemudian okey, yang ketiga arahannya. Okey, daripada graf sesaran melawan masa ni, okey, kita nak cari kecerunan tangen. Okey, kepada graf itu kalau ikut arahan penerokaan dari sifar hinggalah T6 dia nak tengok kecerunan tangen. Cikgu akan tunjuk satu saja iaitu di T sama dengan 5 ini Okey, tangen itu dia akan melalui titik itu pada satu titik. Nampak tak garis biru tu kan yang cikgu buat? Okey, jadi dekat sini cikgu nak uji dia punya kecerunan. Cikgu baca titik ini. Okey, titik yang memang dah nampak jelas ini iaitu sifar 5 negatif 10 dan satu lagi titik yang nampak kena tu kan. Okey, yang senang dibaca adalah 6 negatif 22. Jadi cikgu akan cari kecerunan di sini. Jadi M sama dengan negatif 22 tolak 10. Okey, tolak negatif 10 dan kita bahagikan dengan X 6 tolak 5. Okey, jadi kat sini cikgu kira cikgu dapat negatif 12. Okey, kita pergi soalan keempat ni, nanti kita nampak apa kaitan kecerunan Menggunakan hubungan V sama dengan 8 tolak 4T dengan keadaan V ialah halaju dan T ialah masa, tentukan nilai V dengan menggantikan nilai-nilai T dalam langkah 3 ini. Okey, dalam langkah 3 tadi
iaitu T-nya nilai 0 hingga 6. Okey, ke dalam fungsi V dan seterusnya perhatikan nilai positif dan nilai negatif. Okey, maksudnya dia suruh ganti nilai T tu dekat ni V sama dengan 8 tolak 4T. Okey, cikgu akan tukarkan satu saja, nanti awak boleh tukarkan yang lain kan. Okey, tunjuk satu saja, yang lain sama saja. Okey, contoh kalau bila T sama dengan 5, cikgu letak T sama dengan 5 sebab dekat graf pun cikgu tunjuk T sama dengan 5. Jadi V kita sama dengan 8 tolak 4 darab 5. Okey, jadi V ini adalah halaju jadi 8 tolak 20. Jadi sama dengan negatif 12 meter per saat. Sama dengan kecerunan dekat graf ini. Okey, ini memberi maksud bahawa kecerunan graf itu juga adalah halaju. Jadi kalau dekat garis nombor ini, kalau cikgu nak tambah nilai V, okey, apabila T sifar ini, kalau cikgu masukkan pada nilai ini di sini tadi, okey, bila T sifar, V-nya dekat sini 8. Okey. Ya, dekat sini V sama dengan 4. Okey, di sini V sama dengan sifar. Okey, seterusnya dekat sini V sama dengan negatif 4. Halaju negatif 8. Di sini negatif 12. Dan juga yang terakhir negatif 16. Okey. Okey, daripada penerokaan ni kita dah dapat lihat okey, garis nombor dan kecerunan tangen pada suatu titik kepada graf sesaran luar masa boleh digunakan untuk menentukan halaju dan arah larian murid. Okey, kesimpulannya, okey, halaju positif V lebih besar daripada sifar yang atas ni ataupun sini ya. Dan ini menunjukkan zarah bergerak menuju ke kanan. Jelas kat sini kan, ke kanan. Sini pun ke kanan. Okey. Kemudian halaju sifar menunjukkan zarah berada dalam keadaan rehat di sini ya. Okey, ataupun pegun okey ketika itu. Kemudian halaju negatif bila V lebih kecil dari sifar di sini menunjukkan zarah menuju ke kiri. Okey, itu saja untuk penerokaan 2. Jom kita lihat contoh seterusnya. Okey, untuk contoh halaju seketika nombor 3 ini, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Halaju dalam meter per saat zarah itu pada masa T saat selepas melalui titik O diberi oleh V sama dengan 3T tolak 12. Okey, dah ada perumus di sini kan. Jadi dia minta kita hitung halaju awal dalam masa meter per saat zarah itu. Okey, apabila halaju awal, gantikan T ini sama dengan sifar. Itu sahaja. Yang pertama ini, apabila T sama dengan sifar, maka cikgu akan dapat V sama dengan 3 darab sifar tolak 12. Negatif 12. Okey, itu sahaja untuk V-nya. Okey, ini bermaksud halaju awal zarah itu negatif 12 meter per saat. Okey, kemudian yang kedua, satu dah. Yang kedua, halaju seketika dalam meter per saat zarah itu apabila T sama dengan 5. Okey, yang ini kita ganti je lah. T sama dengan 5. Okey, T sama dengan 5. Jadi V kita sama dengan 3 darab 5 tolak 12. Okey, 15 tolak 12. Jadi V kita dapat 3. Okey, jadi ini bermaksud apa? Halaju seketika apabila T5 itu adalah 3 meter per saat. Okey, unit halaju ni meter per saat. Okey, di sini meter per saat. Okey, itu saja kan, senang. Okey, kemudian nombor 3, masa dalam saat apabila halaju seketika zarah itu ialah 6 meter per saat. Okey, ni dia bagi halaju tapi dia tak bagi masa kan. Okey, jadi kita masukkan sahaja nombor 3 ni. Okey, daripada ini tadi, daripada V sama dengan 3T tolak 12 tu ya. Jadi 3T tolak 12, ini adalah halajunya. Okey, ini dia dah bagi nilai 6. Okey, jadi kita selesaikan 3T sama dengan 6 tambah 12. Jadi T kita dapat 18 bahagi 3. Jadi T kita adalah 6. Itulah masanya. Okey, masanya 6 saat apabila halaju seketika zarah itu 6 meter per saat. Itu maksudnya. Okey, kemudian B. Dia nak lakarkan graf halaju lawan masa
Bagi mewakili pergerakan zarah itu dari T hingga T-nya antara 0 hingga 6. Okey, jadi cikgu buat lakaran saja. Di solaka ada paksi Y, paksi X. Itu penting. Okey, jadi paksi Y ni dia punya halaju Okey, V meter per saat. Ini adalah T T sifar negatif 12. Jadi agak-agak dekat sini lah. Okey, lebih kurang. Okey, kemudian kita ada nilai apa lagi? T6 6. Okey, saya letak 6 di sini. Awak boleh test daripada 0 hingga 6 tu kedudukannya. Okey, kalau cikgu test T4 cikgu try T4. Bila T sama dengan 4, okey, dekat mana kedudukan V? Okey, jadi 3 darab 4 tolak 12. Okey, jadi dapat sifar di situ. Jadi kita ada 4, okey, T4 dan cikgu letak juga T6. Sebab kat sini tadi pun T6 cikgu dah uji kan. Okey, jadi cikgu garis sajalah. Okey, ni tadi jangan lupa letak punya tu. Okey, lebih kurang sahaja. Okey, nak lebih detail awak buat jadual nilai yang lengkap lah. Okey, yang ini lakaran jadi tak perlu jadual nilai yang lengkap.